Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini ialah hari Khamis, 31 Disember 2020, hari terakhir tahun 2020. Saya cadang untuk berkongsi tentang saya punya pengalaman sebagai perunding pengurusan tenaga. Sebab ada yang bertanya sama ada students, ada graduates, even sesama industry player tanya apa yang saya buat sebenarnya sebagai perunding pengurusan tenaga. Sebab pemahaman mereka berbeza. Ada yang tanya apa saya buat. Jadi hari ini saya bercadang untuk berkongsi tentang apa sebenarnya yang saya buat sebagai perunding pengurusan tenaga. Sebenarnya macam ni, saya punya apa yang saya buat, khidmat saya ialah khidmat sebagai perunding ni is knowledge based service. Saya tak ada produk, saya tak ada apa-apa barang yang saya tunjuk. This is my solution, tak ada. I think benda ni bukan benda baru lah, macam typical advisory service kan. We give solutions in the form of cadangan-cadangan ataupun kaedah-kaedah untuk membuat sesuatu dengan cara lebih baik lah. In my case, bagaimana sesebuah organisasi boleh menguruskan tenaga di organisasi mereka dengan cara lebih baik, secara lebih cekap atau secara lebih berkesan. Hasil daripada pengurusan tenaga dengan cekap itu, ataupun hasil daripada mereka menguruskan tenaga mereka secara bersistematik, hasilnya ialah mereka akan menjimatkan kos penggunaan tenaga itu satu, ataupun sekurang-kurangnya mereka akan dapat meningkatkan prestasi pengurusan tenaga mereka. Hasilnya ialah jugalah mereka lebih berkesan maksudnya cekap tenaga, maksudnya mereka boleh gunakan tenaga dalam keadaan optimum. Sebab pengurusan tenaga ni hasilnya tak semestinya mereka akan dapat pengurangan bil elektrik, sebab ini bergantung. Yang paling penting dalam pengurusan tenaga ni ialah mereka boleh dapat meningkatkan prestasi tenaga mereka, maksudnya mereka cekap tenaga. Jika faham apa yang saya terangkan dalam video sebelumnya, apa itu cekap tenaga, kita boleh faham lah. So apa yang saya buat? Apa yang saya buat secara umumnya saya boleh bagikan kepada tiga. Saya punya main service saja tiga. Yang pertama sekali ialah yang paling utama lah. Saya beri khidmat nasihat tentang bagaimana untuk menguruskan tenaga secara sistematik di organisasi. Cara dia, saya rujuk kepada standard ISO 50001. Tapi kena ingat, saya bukannya certification consultant ataupun konsultan persijilan, perunding persijilan. Saya hanya merujuk standard ISO 50001 ini sebagai rujukan saya bagaimana sesebuah organisasi patut menguruskan tenaga mereka. Sebab dalam standard ada requirement dia. Tapi kena ingat, requirement standard dia tidak akan menyediakan kaedah. Standard hanya memerlukan beri garis panduan apa yang sepatutnya kita ada, apa yang sepatutnya kita buat, bagaimana untuk menguruskan tenaga. Itulah standard ISO 50001. Ada dia punya requirement lah, kehendak-kehendak dia, keperluan-keperluan dia yang perlu diadakan lah. Standard tetapi standard dia tak terangkan bagaimana untuk tetapkan requirement tu. Contohnya dalam standard dia akan cakap kita perlu ada polisi. Ini keperluan polisi dia lah. Tapi dia tak beritahu macam mana nak bangunkan polisi. Dalam standard ISO 50001 contohnya, organisasi perlu menetapkan penanda aras ataupun dan juga penunjuk prestasi tenaga. Tapi standard tidak memberitahu bagaimana untuk membangunkan secara betul, secara tepat penunjuk prestasi tenaga ataupun performance indicator ataupun penanda aras tenaga. So tugas saya ialah membangunkan sistem itu untuk memenuhi keperluan standard tersebut. Dan akhirnya mereka akan ada satu sistem yang lengkap di organisasi mereka untuk menguruskan tenaga. Itulah sebenarnya tugas. Kerja saya lah. Bukannya hanya mencadangkan bagaimana untuk menjimatkan tenaga dari segi teknologi dan sebagainya lah. Sebab kita kena ingat, dalam pengurusan tenaga ni ada dua perkara. Pengurusan tenaga ni sentiasa ada dua perkara. Satu, pengurusan tenaga itu sendiri. Satu, bagaimana untuk menjimatkan penggunaan tenaga.
Okey, pengurusan tenaga ni ialah benda yang lebih besar, dia punya main subjek dia. Okey, penjimatan tenaga, okey, di mana kita akan menggunakan teknologi ni, kita akan menggunakan setengah amalan-amalan untuk dimakan tenaga ialah sebahagian daripada pengurusan tenaga. Okey, sebab tu kadang-kadang ramai yang tak jelas bila bercakap tentang pengurusan tenaga ni hanya tentang menjimatkan tenaga. Betul, tak salah, tapi itu ialah sebahagian daripada pengurusan tenaga. Okay. Jika bercakap tentang sistem pengurusan tenaga pula ialah sistem pengurusan tenaga ialah sistem bagaimana kita memastikan pengurusan tenaga itu dilakukan dengan berterusan. So itulah tugas saya, itulah perkhidmatan saya. So perkhidmatan saya ialah untuk memberi khidmat nasihat ataupun membantu organisasi membangunkan satu sistem. Macam kita bangunkan sistem kualiti lah, sistem pengurusan kualiti, sistem pengurusan kesihatan pekerjaan, okay? Sistem pengurusan alam sekitar dan sebagainya, sama je. Tapi saya membangunkan sistem pengurusan tenaga. Maksudnya saya akan bantu organisasi membangunkan sistem daripada semua elemen. Bagaimana untuk mendapatkan komitmen, bagaimana untuk membentang kepada pihak pengurusan untuk segi komitmen, bagaimana untuk membangunkan polisi. Even saya pernah mendraft polisi. Bagaimana untuk melakukan perancangan tenaga, okay, yang betul, di mana kita akan dapat hasil seperti sasaran, meletakkan sasaran, okay, meletakkan penunjuk prestasi tenaga, meletakkan penanda aras tenaga, menyediakan pelan tindakan, okay, memahami trend penggunaan dan sebagainya. Kemudian saya akan bantu bagaimana untuk mengoperasikan sistem. Bagaimana sepatutnya mereka mengoperasikan sistem perusahaan tenaga mereka. Okay, kemudian membantu mereka, okay, memberi khidmat nasihat bagaimana untuk menilai prestasi pengurusan sistem perusahaan tenaga. Okay, dari segi prestasi tenaga dan juga dari segi pematuhan kepada sistem. Akhirnya, bagaimana untuk membentangkan kepada pihak pengurusan untuk dibuat penilaian kajian semula pengurusan lah, manajemen review. Itu sebenarnya tujuan. So, rujukan saya ialah ISO 51, tapi saya bukan certification consultant. Okay, saya hanya akan jika saya punya pelanggan ataupun klien saya kata, okay, kita mahu, bila kita soal sistem, mereka mahu mendapat persejilan. So, saya akan bantu mereka untuk bersedia untuk mendapatkan persejilan lah. So, sesiapa yang mereka lantik, pihak luar ataupun certification body seperti SIRIM QS kan, BSI contohnya lah, SGS and all that, terpulang pada pihak pelanggan lah nak pilih siapa. Tapi tujuan saya, okay, sesiapa pun yang dipanggil, mungkin sepatutnya tak ada masalah lah untuk comply pada kena persejilan tu lah. Ingat, saya bukannya certification consultant. Saya tak promote, saya pun tak promote untuk get certified. Bergantung kepada pelanggan saya lah. Okay, setakat ni ada yang mahu certified, ada yang tak mahu certified. Terpulang. Okay, saya bukannya certification consultant. Saya bukannya perunding persejilan personal. Itulah saya punya tugas. Skop pertama saya memberi khidmat nasihat kepada organisasi bagaimana untuk mereka menguruskan tenaga. Hasilnya, jika mereka amalkan satu sistem pengurusan tenaga yang berkesan, mereka akan menjimatkan kos tenaga, okay, untuk perniagaan mereka, ataupun sekurang-kurangnya mereka akan meningkatkan prestasi perusahaan penggunaan tenaga mereka, okay, dari segi optimization lah, mereka lebih optimum. Mereka menggunakan tenaga dengan keadaan yang pembaziran yang minimum. Itu yang pertama lah. Ini kenapa yang ni untuk pertama, sebab bila saya laksanakan buat this job, buat kerja sebagai khidmat nasihat perusahaan tenaga ni, sebagai untuk bangun sistem perusahaan tenaga ni, banyak lagi perkara akan berlaku. Saya akan terpaksa buat, saya akan perlu buat sebahagian daripadanya. Saya akan buat latihan in-house training, okay, kepada kaki tangan yang terlibat dalam perusahaan tenaga mereka lah. Okay, saya akan buat lagi banyak sesi perundingan, khidmat nasihat, mesyuarat, okay, consultation, okay, training, in-house trainer sebagainya lah, sehingga akhirnya mereka akan dapat satu sistem untuk mereka amalkan lah. Okay, itu satu. Saya bagi khidmat nasihat bagaimana untuk membangunkan dan melaksanakan dan memantau satu sistem perusahaan tenaga. Dan rujukan saya ialah ISO 51 lah, yang digunakan seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kerja saya ialah saya beri khidmat sebagai pengurus tenaga elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Maksudnya, ada syarikat-syarikat yang perlu patuh kepada keperluan undang-undang di Malaysia ni, okay, dan mereka perlukan pengurus tenaga elektrik yang berdaftar di Suruhanjaya Tenaga untuk mereka patuh kepada undang-undang.
Tapi perkhidmatan saya bukan hanya setakat mereka patuh kepada undang-undang. Sebab keperluan undang-undang tu hanya minimal. So, bila mereka lantik saya sebagai pengurus tenaga elektrik mereka, satu, saya akan bantu mereka comply lah, patuh pada keperluan undang-undang tu. Satu, itu wajib lah kan. Yang kedua ialah, saya akan bantu mereka bangunkan sistem perusahaan tenaga di organisasi tersebut dalam masa tempoh kontrak saya lah. So, saya akan lakukan yang pertama tadi. Lepas tu, saya bukan hanya pengurus tenaga elektrik yang hanya setakat mematuhi comply tu. Okay, pastilah, of course lah, mereka perlu bayar saya lebih lah daripada kalau comply. Okay, itu saya yang pertama tadi, saya khidmat nasihat bagaimana untuk membangunkan, melaksanakan juga memantau sistem perusahaan tenaga. Yang kedua, sebagai pengurus tenaga elektrik untuk patuh kepada keperluan undang-undang. Dan juga bila mereka lantik saya punya package macam tu lah. Package saya help you to comply, dan juga saya akan bangunkan satu sistem, okay, pengurus tenaga dalam organisasi tersebut. Okay. Dan saya punya value added service ialah, jika ada mana-mana kaki tangan mereka yang layak untuk memohon jadi pengurus tenaga elektrik berdaftar, okay, saya akan coach mereka, saya akan jadi coach mereka lah untuk mereka membuat permohonan kepada Suruhanjaya Tenaga, okay, untuk mereka jadi pengurus tenaga elektrik. Sebab saya punya spirit of my service dalam servis perkhidmatan sebagai pengurus tenaga elektrik berdaftar ni ialah, saya tak akan berada di sana selama-lamanya. Lepas tu kontrak saya biasanya saya akan carikan hanya selama maksimum 2 tahun saja. Sebab dalam masa 2 tahun tu biasanya saya akan bantu kaki tangan mereka untuk menjadi pengurus tenaga elektrik berdaftar. Selepas tu saya selepas 2 tahun sistem saya sudah bangunkan, okey. Same time saya dah bangunkan kapasiti kaki tangan mereka, dan some maybe jadi pengurus tenaga elektrik, dan saya akan handover pada mereka lah, dan saya boleh tamat, dan mereka boleh tamatkan kontrak saya lah. Itu saya punya konsep. Yang kedua lah, servis saya sebagai pengurus tenaga elektrik berdaftar. Maksud bila saya buat servis perkhidmatan sebagai pengurus tenaga elektrik berdaftar, saya akan buat yang nombor 1 tadi lah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah, saya punya perkhidmatan ialah, saya buat perkhidmatan training lah. Saya buat training. Saya buat latihan. Dan pengkhususan saya hanya tentang perkara berkaitan dengan, hanya mengenai dengan sistem pengurusan tenaga. Okay, saya tak buat technical training. Bukan sebab apa, saya tak minat. Dah tak minat. Saya dah kurang berminat. Sebab bagi saya, jika technical training, banyak di luar sana lah. Memang sudah ada banyak. Okay. Jadi saya fokus kepada latihan-latihan berkaitan dengan sistem pengurusan tenaga saja. Maksudnya management training lah. Management training. Saya tak buat technical training. Okay, jika perlu ada permintaan, saya akan contact saya punya kawan-kawan yang buat technical training. Saya akan recommend lah kepada saya punya pelanggan dan sebagainya lah. Okay, saya buat training sama ada saya buat in-house training, okay, untuk semua pelanggan saya, ataupun bukan pelanggan pun, mereka hanya minta saya buat in-house training, ataupun saya buat public training. Okay, public training saya buat sama ada saya anjurkan sendiri, ataupun saya jadi pelatih trainer, jemputan guest trainer untuk organisasi lain lah. Okay, macam MySchool, FMM kan, Seda Malaysia, dan banyak lagi lah. Okay, ataupun penyedia pelatihan yang public lah. Okay. So itu saya punya perkhidmatan yang ketiga lah. Apa yang saya buat sebagai pengurus tenaga. Yang ketiga, latihan. Okay. Yang keempat, yang terakhir ialah, okay, saya buat saya buat macam perundingan tentang strategic policy punya research lah. Okay, saya pernah buat kajian bagaimana untuk membangunkan satu pelan tindakan cekapan tenaga boleh baharu di organisasi, bukan di organisasi, di peringkat kerajaan persekutuan, di peringkat peringkat kerajaan negeri dan sebagainya lah. Okay, more to strategic planning punya research, and then preparing bersediakan dia punya pelan tindakan jangka masa pendek, panjang, pertengahan dan sebagainya lah. Okay, itu kadang-kadang ada saya punya permintaan untuk, sebab saya ada pengalaman tentang membangunkan polisi di peringkat nasional, okay, dan peringkat negeri dan sebagainya. Okay. Itulah apa yang saya buat sebagai perunding perusahaan tenaga. Dan saya sekarang bergerak secara freelance lah. Okay, sebab tu saya perlu sihat. Sebab saya punya my asset is my here. Okay, I don't have product to show. I have only myself, to advise.
Okay, saya hanya perlukan diri saya untuk memberi khidmat. Bagaimana saya tunjukkan kerja saya? Biasanya sebagai konsultan ni, perunding perusahaan tenaga ni, saya banyak membuat laporan lah. Semua saya punya khidmat nasihat tu dalam bentuk yang something yang tangible, yang dinampak dalam bentuk laporan lah. Laporan, okay? Recommendation saya dalam bentuk bertulis lah, bertulis. Okay? Itu saya punya lah. So, saya umum. Apa yang saya buat sebagai pengurus tenaga elektrik, bukan pengurus tenaga elektrik, sebagai perunding perusahaan tenaga. Okay? Sebab tu saya boleh bergerak secara freelance. Okay? Freelance, dan saya bermula bekerja dari rumah, working from home since, saya mulalah sejak tahun 2019. Sebab tu bila pandemik ni jadi kan, saya sudah biasa lah, tak ada masalah. Saya sudah mula bergerak bekerja dari rumah sejak 2019. 2019. Tahun lepas lah. Okay. And tahun ni saya punya tahun pertama full year lah saya punya in this business. Dan datang pula pandemik kan, so cabaran jugalah. Cabaran juga. Okay. So apa yang saya dah capai? Okay, setakat ni apa yang saya capai dari segi adaptation of manajemen sistem untuk pelanggan saya. Semua yang lantik saya sebagai pengurus elektrik, mereka semuanya saya telah bangunkan sistem perusahaan tenaga di lokasi mereka. Saya telah dapat setakat ni sampai tahun 2020. Okay. ISO 521 ni baru lagi 2011 itu first version, second version 2018. Setakat ni saya dapat bantu 10 syarikat lah untuk dapat sampai certified ISO 50001. Okay. Saya tak ingat berapa ramai saya sudah latih lah. Segi training saya tak ingat berapa ramai saya sudah latih beribu rasanya. Okay. Sebab saya mula kerja saya sebagai trainer ni lama, tahun 1999 saya dah mula sebagai trainer. Okay. Saya tak ingat lah, tapi dari segi sejak saya buat secara intensif sejak saya buat freelance ni lah. Okay. Dari segi khidmat nasihat, dari segi strategic policy dan sebagainya, saya pernah dilantik oleh pihak APU untuk buat kajian di peringkat nasional tentang demand side management lah, untuk buat baseline study, okay, untuk buat plan tindakan. Okay. Saya pernah buat projek untuk Asian Development Bank untuk buat kajian tentang sustainable energy untuk untuk bandar di Melaka, okay, funded by Asian Development Bank dan few more lah. Okay. Sebagai RIN, okay, pengurus tenaga elektrik, saya setakat ni saya pernah dilantik sebanyak untuk lebih setakat hari ni semua saya yang aktif saya masih ada 31 syarikat yang ataupun perpasangan yang saya masih berdaftar sebagai pengurus tenaga elektrik mereka lah. Yang lain tu saya setakat ni semua sekali untuk pengurus tenaga elektrik saya telah jadi pengurus tenaga elektrik kepada 36 perpasangan setakat ni. Okay. Yang aktif hanya tinggal 31 sekarang. Okay. So itulah tugas saya, apa yang saya buat sebagai pengurus tenaga elektrik, sebagai perunding perusahaan tenaga. Okay. Saya masih selesa bergerak bersendirian. Okay. Bila saya ada keperluan, saya akan collaborate dengan saya punya strategic partner segi teknikal. Mereka akan bantu saya lah, saya akan bayar based on project base lah. Based on project, okay, based on task, okay, knowledge base. Kadang-kadang saya tak jumpa pun partner saya. Seorang saya punya partner, dia buat documentation untuk ISO. Dia di Johor, saya di KL. We never met, I think dah setahun lebih tak jumpa dah in person. Okay, that's how this kind of job lah, knowledge based service kan. So itulah saya punya tugas saya punya kerja saya lah sebagai perunding perusahaan tenaga. Saya ingat saya adalah cadangan-cadangan supaya saya expand saya punya servis ni, tapi saya rasa setakat ni saya masih selesa bergerak bersendirian macam ni sebab you know what, I enjoy my freedom lah, itu je. I'm very reasonable lah. Okay, I think apa yang saya buat, saya hanya akan ambil jumlah kerja yang saya mampu buat sebagai dengan kapasiti saya sekarang lah. Saya punya kerja sekarang. One day nanti kalau saya rasa nak expand, insya-Allah lah, kalau diberi rezeki saya akan expand, saya akan employ more staff lah untuk kembangkan saya punya operasi. Okay, setakat ni dengan saya sendiri ni saya rasa sudah cukup lah. Because the best part, I think I enjoy my freedom dah lah. Bila saya buat seorang ni, saya lebih bebas lah. Of course I won't earn millions lah. Okay. But it's okay, enough. I think good enough for me lah so far, for me to have a good life, enjoy my life, enjoy my freedom. Okay, balance my commitment and all that lah. Alhamdulillah, okay, I'm okay with that. And, okay, tapi itulah, dia freelance ni banyak cabaran ni lah.
Banyak cabaran dia, okay? Because kita freelance kan, we are small lah, seorang kan. So this is challenge lah, ada cabaran dia. Macam contohnya nak kerja payment kan. Kerja payment tu biasalah. Okay, for us, dulu masa kerja kan, kita tak kerja payment. Ada orang kerja payment kan. Sekarang kita freelance. Okay, kita lah kerja payment. Dulu tak kisah, tahu every month gaji masuk je kan. Sekarang ni tak ada, kita kerja payment. Okay, dulu kecil ke 1,000 ke 500 ke kita kena kejar lah tu payment. Okay, if not you're in trouble kan. So tu cabaran dia lah, itu satu kita kerja payment. Okay, sebab tu bila servis saya ni, saya kadang-kadang susah saya nak promote. Saya dapat klien biasanya daripada recommendation lah biasanya. Okay, sebab kebanyakan di Malaysia ni saya ingat ramai tak faham apa itu tugas ini. Malaysia ni, market Malaysia ni dia tak appreciate sangat so called professional input ni, macam hemat nasihat macam ni. Dia don't mind to pay, dia susah nak bayar tentang bila hanya menyebabkan nasihat Malaysia ni market, saya tengok terutamanya syarikat tempatan ni, dia tak appreciate sangat professional input ni. Okay, sebab tu saya punya klien kebanyakannya yang engage saya sebagai pengundi perusahaan tenaga ialah multinational companies. Kebanyakannya. Okay, sebab mereka faham apa value of my input lah, untuk mereka ada satu sistem yang berkesan. Kadang-kadang bila saya pergi yang local company, dia akan tanya, dia akan compare price, macam compare Apple, beli Apple kan, kenapa ni mahal, kenapa ni murah. Dia tak tengok value dia lah, dia tengok macam beli barang kan. Dia tak tengok kita punya credential kan, pengalaman kita, track record dia tak tengok. Dia tengok okay, one to one saja. Kita apalah, itu cabaran dia, biasalah. Okay, so itulah saya punya kerja saya sebagai pengundi perusahaan tenaga. Ada yang tanya saya juga, apa keperluan dia, apa yang kita perlu ada banyak mostly yang muda-muda lah, ataupun yang nak masuk this field kan, buat macam apa yang saya buat ni. First, pertama sekali kita kena faham apa itu perusahaan tenaga. Kena faham, itu kena asas, konsep tu kena betul dulu. Kita kena faham apakah itu sistem perusahaan tenaga, apakah beza dia, apakah bezanya energy efficient technology dengan perusahaan tenaga, apakah bezanya penjimatan tenaga dengan perusahaan tenaga, sistem perusahaan tenaga. Itu satulah konsep dia. Kalau tak jelas, benda tu susah lah. Okay, so dari segi keperluan kita punya requirement, kompetensi sebagainya, saya pecahkan kepada 3 lah. Satu, knowledge ni saya rasa you fresh graduate ke, baru kerja ke, tak banyak pengalaman ke, kita boleh dapat sebab kita boleh baca. Knowledge kita boleh dapat secara shortcut. Kita boleh baca, kita boleh pergi seminar, kita boleh pergi training, kita boleh tanya orang, banyak. So tak ada isu lah kalau kita rasa kita ni walaupun kerja tak lama, mungkin baru 5-6 tahun. Okay, but knowledge kita boleh gain. Sebab sebagai perunding ni, kita memang klien akan expect kita ni ada lebih knowledge daripada mereka. Sebab tu kita kena ada ahead. Knowledge kita kena ahead, always ahead daripada mereka. Sebab mereka expect itu basic, itu knowledge. Keperluan lah. Okay, knowledge kita akan gain over time, kita akan keep learning. Okay, yang kedua ialah experience ni ialah pengalaman lah, kita biasa buat kan. Tapi jangan rasa rendah diri sebab kita rasa kita ni kurang pengalaman. Tak, pengalaman ni kita akan gain over time. Tapi kita boleh compensate. Knowledge kita boleh complement kita punya pengalaman. Kadang-kadang kita ada banyak knowledge, kurang pengalaman, so dia akan balance each other. Lepas tu bila jadi consultant ni, kena banyak baca. Kalau yang malas membaca, tak boleh jadi consultant ni. Kerja saya ni, kalau malas membaca, tak suka baca headline je kan, tak nak baca isi, susah. Okay, bila kita deliberate, kita kena explain deeper. Kalau cakap baca headline tu, itu bukan perunding lah. Okay, itu hanya penyebar gosip. Okay, itu satu. So knowledge, experience ni kita akan over time, kita akan gain. More we learn from our experience, kita akan gain more knowledge dan juga pengalaman lah. So tu knowledge. Kedua experience. Ketiga, kemahiran ni, satu lagi kemahiran kita boleh gain, kita boleh belajar. Ini kita belajar, ini kita apply. Bila kita apply, kita akan getting better. Itu je kemahiran yang penting sebagai pengundi perusahaan tenaga bagi saya lah. Kemahiran komunikasi ni penting. Komunikasi ni segi verbal, sebab kita nak elaborate, kita nak advise, kita nak deliberate, kita nak explain kan, biar dia faham. Semua pihak, bukan satu pihak, peringkat pengurusan lah, pertengahan lah, executive level lah, technical lah pula. Okay, and then kadang-kadang sampai peringkat support staff. Okay, itulah. So kemahiran komunikasi dari segi verbal ni.
Yang kedua ialah komunikasi segi penulisan. Sebab kita akan buat banyak laporan. Laporan ialah cara paling bagus untuk kita tunjukkan kerja kita lah sebagai perunding, sebab kita tak ada produk. Okey, saya kena buat laporan lah. Cara kita menulis dalam email, dalam WhatsApp kan, laporan kita kan, minit mesyuarat dan sebagainya lah. Even proposal kita masa nak hantar tu must be impressive lah. So kemahiran menulis bahasa Inggeris dan bahasa Melayu lah. Okay, komunikasi ni kemahiran. Okay, satu lagi kemahiran apa? Kemahiran memujuk dan berunding. Okay, persuading skill lah. Bila nak bangun satu sistem perusahaan tenaga ni, tak semua orang akan setuju. Tak semua orang akan setuju. Walaupun bos dia pengurusan dah suruh, tapi dia akan ada cabaran dia. Human, kita akan berurusan dengan human. So kena ada kemahiran berunding kan, persuading. Okay, macam-macam lah. Itu kemahiran komunikasi lah. So itulah. So kita kena ada knowledge yang kita semua boleh dapat. Tak perlu semua orang rasa rendah diri kalau dia rasa kurang knowledge, sebab kita boleh gain knowledge. Yang kedua, pengalaman kita akan overtime tak akan dapat lah. Kita apply tak. Okay. Ini pengalaman ni dari sebab kita knowledge kita boleh cover lah. And third one, kemahiran, skills. Okay, skill untuk buat latihan komunikasi lah tu, verbal public speaking skill, correct training skill. So that's a package lah. So tak perlulah sampai kita rasa semua kena balance. Kadang dia akan complement each other. That's why saya kata paling sekurang-kurangnya kita ada knowledge yang akan bantu kita akan nampak lebih convincing lah, meyakinkan bila kita beri khidmat nasihat. Itu apa kata bagi saya lah, pendapat saya lah. So itulah keperluan-keperluan ni untuk jadi perunding. So saya kongsi apa saya buat sebagai perunding perusahaan tenaga. Dan juga apakah keperluan juga sebagai apa jika kita nak jadi perunding tenaga. Apa yang saya rasa lah keperluan-keperluannya, kemahiran-kemahirannya, apa yang perlu ada lah. Apa keperluannya. And then itu sajalah saya nak kongsi. Sebab knowledge based service dari segi perusahaan tenaga ni kat Malaysia ni masih market masih tak faham lagi lah, dia tak tampak nilainya lagi, keperluan dia punya value dia lah. Tapi tak apalah, itu cabaran saya lah. Alhamdulillah setakat ni saya boleh lah. Saya fokus saya fokus hanya pada sistem perusahaan tenaga. Saya tak buat banyak dah. Walaupun saya tahu banyak, tapi saya tak nak buat banyak. Saya nak fokus. Sebab saya nak market kenal saya sebagai seorang perunding perusahaan tenaga. Bukannya pakar teknikal lah. Sebab pakar teknikal banyak. So itulah saya punya perkongsian kali ini dan saya harap bermanfaat, insya-Allah. Purposely saya buat dalam bahasa Melayu sebab saya sasarkan benda untuk sasaran bahasa Melayu dan Nusantara di Malaysia, sebab di negara lain benda ni dah biar semua orang dah faham dah. Banyakkan negara maju ni mereka dah faham. Saya nak cuba sampaikan kongsi ni dengan saya punya kawan-kawan di sana yang orang Malaysia lah ataupun orang di Nusantara ni, Indonesia, Brunei dan sebagainya. Indonesia. So itulah. So terima kasih kerana sudi mendengar. Sudi mendengar pengalaman saya, cerita saya. InsyaAllah saya akan berkongsi lagi. Jika rasa bermanfaat, boleh kongsi lah supaya kita boleh faham apa itu perunding perusahaan tenaga. And then lepas tu boleh subscribe lah dekat saya punya channel ni kalau ada lagi, kalau rasa bermanfaat, insyaAllah. So saya ucapkan, sekarang ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat tahun baru 2021. Tahun 2020 bagi mencabar untuk kita semua. InsyaAllah semoga tahun 2021 lebih baik, lebih cemerlang untuk kita, lebih positif untuk kita. InsyaAllah kita sama-sama doa dan juga ingat kita masih belum menang dengan COVID-19. Stay safe, stay safe. And again, stay healthy. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.